Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa biyassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Daud bin Syekh Abdullah Al-Fatani dalam kitab dia Durus Samin, sehinggalah perkataan beliau muka surat sebelah. Dan keluar pula dengan muwafiq. Dan keluar pula dengan muwafiq lil haqqi, jazam yang tiada muwafaqah bagi hak, yakni benda sebenar. Maka bahawasanya jaza yang tiada muwafaqah bagi hak itu tiada dinamakan dia kan jaza yang tidak muwafaqah saat ni makrifat. Tak dinamakan makrifat, tetapi dinamakan dia jahil murakkab. Jahil murakkab seperti jazam nasara dengan tiga Tuhan, yakni berkata mereka itu Nasara, bahawasanya Allah yang menigakan yang tiga, salah satu daripada tiga dinamakan bapa, dan satunya anak iaitu Isa, dan satunya ibu iaitu Maryam. Dan jazanya majusi dua Tuhan, satunya asing ia dengan mengerjakan kebajikan, maka dinamakan Yazdan dan Wannu, dan iaitu Allah. Dan kerana itulah berkekalan mereka itu majusi menyalakan api, dan yang satunya pula asing ia dengan berbuat kejahatan, dan dinamanya ahramah zulmah, dan iaitu setan. Dan ia tiada mengetahui mereka itu majusi akan Nabi, dan tiada bagi mereka saat ni kitab yang diturunkan. Qatalahumullahu anna yufakun, telah membunuh akan mereka itu oleh Allah Ta'ala, betapa ia menuduh mengadakan yang tiada. Lah ni kita duk kecek tajuk makrifat. Ma'rifatullah, kena akan Allah Ta'ala. Di dalam ilmu tauhid wajib seseorang mengenal Allah. Kerana
tidak dipanggil seseorang itu Islam, Muslim, mukmin kecuali dia mesti mengenal pencipta dia. Sama ada kenal secara umum atau kenal secara khusus. Kenal secara umum, yakni kita beriktikad, kita pegang dalam hati kita, sejahir-jahir orang Islam pun kena pegang lagu ni. Pegang apa? Allah Ta'ala Tuhan yang sebenar bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan yang tidak ada hingga dia. Dan mustahil bagi Allah bersifat ada di Allah sifat-sifat kekurangan yang tidak ada juga hingga banyaknya. Lagu tu. Itu secara umumnya. Manakala hak wajib kena makrifat secara tafsili pula, secara halus pula, 20 sifat menurut cara pengajian tauhid khalaf. 20 sifat kena kenal Tuhan. Apakah ciri Tuhan, ciri-ciri Allah, ciri-ciri yang ketuhanan yang ada pada Allah, sebut 20 sekian 20. Lepas dah fardu ain, wajib kena kenal. Satu makrifat cara ilmu tauhid. Maka orang lepas pengajian ilmu tauhid, orang ni akan masuk syurga. Kekal duduk dalam syurga. Tak lepas ilmu tauhid, pengajian ilmu tauhid, makrifat pengajian ilmu tauhid, maka orang ni tak ada habuan nak masuk syurga Allah Ta'ala. Kerana tak dipanggil orang mukmin lagi. Manakala makrifat di dalam pengajian ilmu tasawuf ataupun ilmu haqaiq, ilmu zauqi, ilmu perasaan, itu tambahan daripada makrifat yang hak fardu ain ini. Maka orang-orang arif billah, orang-orang yang kenal Allah Ta'ala, ma'rifatullah itu menurut ilmu tasawuf. Gelaran orang arif billah, gelaran yang diberi oleh ulama-ulama tasawuf. Ulama-ulama hak bisa di dalam ilmu mutakallimin, ilmu tauhid ni dipanggil mutakallimin. Orang yang hebat di dalam ilmu pengajian tauhid, ilmu khalah, ilmu mutakalam ni. Manakala orang hak kenal Allah Ta'ala dengan perasaan dan merasainya, maka dipanggil orang arif billah. Itu perbahasan di dalam ilmu tasawuf. Maka maksud makrifat itu 3. Apa dia makrifat menurut ilmu tauhid? Kenal makrifat itu ada 3. Al-jazmu. Mutabiqun lil haqqi an dalilin. 3. Jazam, mestilah pegangnya itu mesti kena kejak, tak akan berubah dah selama-lamanya. So, syarat dipanggil makrifat dalam ilmu tauhid. Kedua, mutabiqun lil haqqi. Apa yang kita pegang saat ni mesti kena tepat dengan hak benar-benarnya. Kalau kita pegang kemah dah tapi tak tepat dengan hak sebenar, contohnya dia sebut dah seperti pegangnya orang Nasrani. Pegang kemah keming. Pegang apa dia? Nya pegang Tuhan ni ada 3. Tuhan bapa, Tuhan anak, Tuhan ibu. Tuhan bapa dia kata Allah lah dia kata. Tuhan anak pula Nabi Isa. Siti Maryam pula Tuhan ibu. Sebab Siti Maryam melahirkan Nabi Allah Isa tanpa bapa. Tak boleh mikir hamba. Berarti kalau tak ada bapa, Siti Maryam nikah dengan Tuhan lah. Maka lahirlah anak Tuhan melalui Siti Maryam. Maka Maryam layak dipanggil Tuhan ibu. Ni Isa Tuhan anak. Tuhan Allah tu, Tuhan bapa, mengkopok dia. Lepas tu dia capur pula, dia kata Trinity ni. Hakikatnya sebenar Tuhan belaka sebenarnya. Sudah menjelma jadi ibu, menjelma jadi anak, menjelma jadi bapa. Macam-macamnya putar. Ada kata tak lagi Ruhul Kudus Nabi Allah. Ruhul Kudus ni Jibril. Ruhul Kudus tu Tuhan juga sebenarnya. Berupa dalam 3 benda. Guano pening mabuk air kok si kok dah. Nabi Isa lah. Siti Maria buat posonyo. Tak boleh dah nampak so lagu tu nyo. Maka bercapur gohu pegang kemah dia, dia panggil Trinity. Tuhan 3. Allah Ta'ala sendiri sebut akidah lagu ni di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata Allahu salisu salasah. Tuhan, orang kafir duk kata aku ni, Allah Ta'ala kata aku ni salisu salasah. Ketiga daripada 3 Tuhan.
Berat dia kata. Aku ni daripada 3 Tuhan ni aku hok nombor 3. Maknanya pok lah. Hok ibu dengan anak orang lain. Sudah. Akidah ni salah. Ya, sesat masuk neraka kekal selama-lamanya. Tak ada harapan keluar daripada neraka. Tak ada harapan. Sekalipun dia merasai agama Nasrani paling betul. Dia duduk dalam biara dia. Dia duduk dalam gereja dia. Duduk beribadat kau buat apa dia jadi baik. Hidup bermoral kau apa dia. Tetaplah kekallah dia di dalam api neraka kerana sesak di dia. Pegangan dia jazam saat ni tidak betul dengan hak sebenarnya. Hak sebenarnya Tuhan itu hanya saja, iaitu Allah Ta'ala. Selain daripada Allah Ta'ala tu dipanggil makhluk. Nah. 3 Tuhan. Berkata mereka itu. Ni sesak belaka. Keduanya contoh hak sesak dia kata Majusi. Majusi ni dia panggil Zoroaster. Zoroaster tak silap ambo lah. Zoroaster ni amalan menyembah api. Agama menyembah api. Bapa dia menyembah api, dia kata Tuhan ni ada 2. Pertama Yazdan wan Nun namanya. Dia panggil Tuhan kebaikan. Semua benda baik dicipta oleh ni Yazdan wan Nun ni. Kedua Tuhan jahat ataupun dipanggil syaitan. Dipanggil Ahramai Zulmah nama dia. Maka hak ni Tuhan jahat. Tuhan ni ada 2. Tuhan baik, Tuhan jahat. Macam-macam lah yang reka ke dia. Sebab itulah pok dia sembah api. Kerana api itu cahaya. Api ni cahaya, hak tu kegelapan. Gelap dia tak sembah, tu setan dia panggil. Sebab tu setan dia gambar ke duduk dalam gua, duduk gapo tempat gelap. Manakala api dia duduk sembah. Sebab tu dia pasal muh dia. Agama menyembah api. Ada tu sebelah siapa dia tak ingat hamba tu. Imam Abu Hanifah kau siapa dia, ada jiran dia ni agama Zoroaster. Agama Majusi sembah api. Lah ni hok masih ada rasa tak silap hambanya menurut kajiannya lah. Di Iran ada lagi agama menyembah api. Agama ni Majusi ni sangat ganjil dah, jarang dah ada zaman dulu ramai lah. Tetapi antara agama tua di dunia, agama menyembah api. Maka bila dia sembah tu, pasal api pacarah. Kalau mampu api kaya kepala umur dia. Pasal api lapu. Orang tanya apa sembah api? Sembah api setuh api, jamu api, ambil berkat dengan api. Tanya apa? Dia kata kita kena wi minyak, wi makan kat api, wi minyak kat api. Biaya nyala semacam. Tujuan apabila kita mati dia tak bakal kita ngejah dah, kita baik dah dengan dia. Ke api mana bakal kita. Kita wi dah makan minyak gapo dia lah akhirat dia tak bakal dah kita, muka kita baik dengan dia. Katanya Ibn Abu Hanifah percaya lagu tu. Ya, tiap-tiap hari saya buat pasal api. Katanya Abu Hanifah lagu ni lah. Kita tandi dua. Mak mari putus tangan demo mai kita balik cocok dari api. Api ni bakar siapa dia dulu. Amo balik cocok demo cocok engko. Api ni bakar kau dok demo dok sembuh dia selama kini dia bakar kau dok demo. Apa cocok lepas dode nak kawan tu. Nyo api mana kenal. Dia tahu gapo lepas dode baru dia rasa dia kena tipu selama ni. Orang tak sembah api sembah Tuhan. Maka manusia apabila guna akal jadi sesat lagu tu lah. Maka dia percaya penuh. Sungguh dia percaya kemah dalam hati dia. Tetapi dia sesat. Jaza yang tidak muafakat dengan dalil. Syarat kedua di dalam makrifat dia tak boleh. Maka Tuhan kata, qatalahumullahu anna yufakun. Mudah-mudahan Tuhan bunuh popok mereka. Yakni, sudahlah temu dengan Tuhan kan. Nyanyonya kata kakak nak lah. Qatalahumullah. Mudah-mudahan Tuhan bunuh. Ataupun mati bunuh lah demo. Kita kalau orang Kelantan tak tahulah tempat lain. Kalau nak marah kat orang, bahasa mati bunuh. Orang zaman dulu tak tahu dah istilah lagu tu tak digunakan. Tetapi kalau orang Kelantan dulu kat bahasa mati bunuh ni, mati bunuh maknanya mudah-mudahan mu kena mati kena bunuh, mati dengan cara seksa, mati dengan cara jahat. Qatalahumullah. Mudah-mudahan Tuhan bunuhmu. Padahal Tuhan berlaku mati dia. Tetapi doa lagu tu doa macam mati dengan cara tak molek. Tuhan doa lagu tu, qatalahumullah. Bagi siapa dia? Bagi orang yang mereka benda hak tak ada.
Mana ada Tuhan api? Anna yufakun, daripada semua reka orang kafir tu nyoreka dia tuduh kepada Tuhan benda hak tak munasabah, maka Tuhan kata tunggulah mati bunuhlah pokmu. Gitulah macam contohnya. Dan keluar pula dengan dalil. Syarat yang ketiga makrifat mesti ada dalil. Jazah mesti kemah muafakat dengan hak benar. An dalilin mesti kena ada dalil. Kalau tidak ada dalil, sudah lagu mana? Syarat yang pertama, tidak jazah. Kafir sepakat ulama kata tak jadi Islam langsung. Syarat yang kedua, tak cukup syarat kedua, muafiqun lil haqi. Tak ada khilaf ulama semua tu jadi kafir. Seperti pegangan Nasrani lagu ni, tak ada khilaf ulama dia masuk Islam. Tetapi syarat yang ketiga, an dalilin, kena ada dalil. Kalau kita pegang sesuatu tapi tidak tanpa dalil itu khilaf ulama. Hak penting kita pegang dah benda benar, jazah dah betul dah apa yang kita pegang, tapi tak boleh buat mari dalil, khilaflah ulama. Orang ni dipanggil muqallid. Orang yang bertaklid, orang yang ikut perkataan orang dengan tidak ada dalil, tak ada hujah, khilaf ulama. Nah, ada pendapat. Ada 12 pendapat mengenai orang taklid ni. Hak muktamadnya, orang tu masih dikira beriman. Tetapi berdosa. Berdosa selagi mana dia tidak belajar dalil. Kerana benda lain dia boleh belajar. Tiba-tiba mengaji bab akidah dia malah belajar. Banyaklah alasan dia. PKP lah gapo dia nya, maka Tuhan akan katuklah dia, dosalah dia. Kena cari juga alasan, nak cari makan, nak tak darah reti, tiba-tiba tauhid tidak pandai. Alasan selalu nak ngaji agama Tuhan. Tuhan kata hak mu nak, mu pandai pula buat. Hak aku minta sikit ya, minta dalil, belajarlah sikit-sikitnya. Tak se buat alasan goni, buat alasan lagu ni. Mu rasa lepas, akhirat temulah dengan Rabu. Akidah betul, tetapi berdosa ke lagu ni. Tu pendapat muktamad. Mukmin lagi asi dipanggil. Ada pendapat kata tidak sah kerana tak dipanggil makrifat. Orang tu kekal kafir. Ya, kerana dia tidak faham, tak mengaji, tak bergapo, maka tak ada peda. Berimeh gapo, nak pergi gapo benda tidak faham, tak ada dalil, tak ada bukti. Dia mau nak pergi kecil atas angin tak boleh. Akidah mesti pegang dengan dalil dan bukti. Barulah dipanggil pegangan yang benar. Kalau tak lewat mari bukti, pegangan kosong lagu tu. Ulama kata tak sah. Kafir lagi. Duk semaya tak sah. Puasa tak sah. Zakat tak sah. Sedekah tak sah. Ngaji tak sah. Habis tak sah belakang. Masalah. Itu pendapat kedua. Pendapat muktamad, orang mukmin lagilah. Sah yang amalan lain. Lepas tu iman dia pun sah juga. Cuma berdosa kerana tak belajar. Dan keluar pula dengan andalilin. Jazah yang muafakat dah. Tiada dengan dalil. Tak ada dalil. Maka dinamakan perbuatan jazah yang muafakat dengan tak ada dalil saat ni. Taklid. Dipanggil orang taklid. Orang tu dipanggil muqallid. Perbuatan dia tu taklid. Ikut muqallid orang yang ikut. Dan tiada dinamakan makrifat. Kerana satu syarat makrifat tak ada. Maka wajibnya makrifat. Berdosa lagi lah tak cukup syaratnya dia. Iman tak iman khilaf ulama. Maka kita orang mengaji, kena mengaji. Orang siapa-siapa dia pun, masyarakat ke, orang tua, orang muda ke, gapo, duduk tengok YouTube, duduk tengok gapo, tengok live. Carilah masa, cuba fahami ilmu tauhid kita. Biarlah payah sikit kita dah beromo, dah kau gapo nah. Cuba belajar slow belajar fahami. Benda lain kita boleh belajar, benda ni tak boleh belajar, tak tahu, takut kita bimbang, takut tak lepas dengan Tuhan. Jadi belajar sikit-sikit mudah terlepas dosa taklid kita. Dosa taklid dalam bab ilmu tauhid. Kalau orang gila tak kira lah. Orang gila, orang tak ada kemampuan belajar tu memang tak dosa. Muka dia sakit, tak sedok kira lah. Orang sehat wa'afiat ni. Dan erti taklid itu, apa dia maksud taklid itu? Bahawa mengikut ia seseorang. Akal orang lain.
pada perkataannya, perkataan orang lain, ikut perkataan. Tuhan ada. Dia pun belakang apa? Tuhan ada, Tuhan ada. Tuhan kekal, Tuhan kekal, Tuhan kekal. Ikut perkataan. Dalil tak tahu. Tuhan ada, Tuhan ada. Tahu mana? Awak mau ngapa dulu lah kata Tuhan ada, mustahil tak ada. Sekadar tu ya. Nah. Tetapi katanya ulama paling kurang apa? Biarlah kita tak tahu apa dia payah nak mengaji, misalnya kita slow sikit. Tuhan tak wi kelebihan dari sudut kebijaksanaan. Hafal tak pada. Allah ada, Allah wajib ada, mustahil tak ada. Dalil dia alam ni. Ngapa? Allah wajib sedia, mustahil dia ada permulaan. Dalil dia alam ni. Allah Ta'ala wajib Tuhan tu kekal, mustahil Tuhan tu binasa. Dalil dia ala ini. Wajib Tuhan itu mustahil banyak Tuhan ni. Dalil dia ala ni. Apalah siapa 20? Apa kalau dulu tutup guru tua dulu suruh apa? Mati dengan kecek lagu tu. Tulis kertas apa lagu tu. Mengaji tak faham lah mana dah orang-orang tua. Warga tua ngapa kata Allah ada, mustahil tak ada. Ngapa tu? Dia apa ngatik dia? Pada sekurang-kurangnya ada dalam fikiran dia lagu tu. Biarlah dia tak faham tu kalau ulai lagu tu. Kalau ulai mati dengan lagu tu katanya tutup guru tua kata tak apa ada dah email walau sebesar zarah. Yakni tak kekal dalam neraka. Tapi kalau hok dalam perkataan hok ngapa lagu tu pun tak ada, faham pun tak ada, sudah. Tak ada sebutir habuk pun email. Hok ni tak ada harapan keluar daripada neraka. Tak ada harapan. Bahawa mengikut akal orang lain pada perkataannya atau pada iktikadnya orang lain. Tiada ia mengetahui dengan dalil dan hujah dia. Tak tahu dalil ke, hujah pun tak tahu. Berat lawe. Muka lain tahu belaka, planet Pluto tahu, kajian bintang tahu, cara mana nak masuk daftar universiti tahu, aplikasi MySejahtera reti, hak ni reti, barang dunia reti, tiba-tiba akidah tak reti. Berat. Tak tahulah. Internet reti, cara nak isi topak reti, nak beli Shopee ke internet pun reti, tiba-tiba tak pandai ilmu tauhid. Tak tahu nak kecek dah hamba. Jawablah depan Tuhan. Maka adalah taklid itu tiada harus pada ilmu usuluddin lagi haram. Apa maksud haram? Tidak harus ini haram. Dia syarah dulu. Haram. Tidak harus ini haram. Berdosa, tengah tidur berdosa, tengah makan berdosa, tengah semayang berdosa, tengah zikir berdosa, tengah iktikaf berdosa. Apa lagu mana? Hak berdosa sebab dia tak mengaji. Hak pahala dia zikir tu boleh pahala, tapi sambil boleh pahala, berdosa tu belah-belah. Sebab dia tak cari masa untuk mengaji ilmu tauhid. Tak kata kat orang pun, dosa tak, orang tua panggil. Tak. Sebagaimana minit jarum saat tu gerak tu dosa kita tu. Tak. Dosa tu. Duk saja amu tak kata kau orang duk pergi sebeh. Dosa lagu mana no? Dosa ke apa? Dosa tak mengaji dalil ilmu tauhid makrifat. Dan pada ilmu fiqh itu fardu ain seperti kita taklid bagi salah satu daripada imam yang empat. Maka tiada harus istihad pada masalah fiqhiyah. Maka dalam bab fiqh pula wajib taklid pula ikut orang. Sudah. Dalam tauhid tak leh. Dalam fiqh wajib pula. Allah. Dalam tauhid haram. Dalam fiqh wajib. Sebab apa? Sebab dalam tauhid ni berkait dengan pegangan hati. Pegangan hati ni tak boleh ikut orang. Dia kena ada pegangan kita sendiri. Maka hak tu kena belajar siapa faham. Baru. Wajib fardu ain. Haram kita ikut dengan tak faham lagu tu. Kedua, dalam bab fiqh pula, sebab payah kita nak mengaji Quran dan hadis direct, nak tahu lagu mana cara semaya ikut Nabi direct. Hadis kita pun tak faham lah mana, maka kita ikut imam-imam mujtahid hak buka mazhab, hak soho hak pak mazhab tu lah. Iaitu Hanafi, Hambali, Syafi'i, Malik, Hambali, Maliki. Pak mazhab tu, maka ikutlah salah satu boleh berlaku. Mazhab lain
Mazhab lain tidak dideweke, tidak dibukukan mazhab dia. Bimbel-bimbel takut kita kata dia sebut. Rupa-rupanya tak ada dia tak sebut pun. Kenapa mazhab pak mazhab ni saja yang masih hidup? Kerana anak-anak murid dan pengikut kepada pak mazhab ini mengarang beribu-ribu butir kitab. Maka kita rasa yakin dengan semua ilmu yang kita perolehi. Ambo kata semaya kat takbir lagu ni. Siapa dia kata? Imam Syafi'i kata. Dia mau tahu mana? Tok guru ambo royak, tok guru siapa? Yakin. Tapi kalau kita kata Daud Zahiri, hak ni lah Ibnu Sufyan As-Sauri, Sufyan Ibnu Uyainah, royak lagu ni. Dia mau tahu mana? Ada sebut dalam kitab, ada sebut dalam kitab. Ada perawi daripada anak murid dia? Tak ada, cuma dalam kitab disebut sekadar lagu tu saja. Maka kita tidak yakin pendapat ini disebutkan kepada imam. Kita tidak royak Sufyan Uyainah salah, kita tak royak. Daud Zahiri kau. Cuma kita tidak yakin betul kodok dia yang menyatakan. Sebab itulah ikut pak mazhab ni pun jadilah. Ikut mana-mana pun tak apa. Wajib sebab kita tak reti. Lepas tu orang duk mengajar lah ni pakai ngaji hadis direct, Quran hadis. Hak ni orang tak reti. Tak reti dalam mengaji ilmu fiqh. Saya siapa peringkat boleh baca hadis direct dah. Maka saya tak perlu kepada mazhab Allah Rabbi. Baca baru, baca Bukhari. Bukhari sebutir ke? Bukhari ni 7,000 hadis baru. Bukhari apa? Tak apa tapi saya duk itqan lah, saya duk kaji. Bukhari baru 7,000 hadis. Tahu tak Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Syafi'i apa berapa hadis? 1,000,000 hadis. 7 kali 1,000,000. 7,000 1,000,000. 1,000,000 ni 1,000,000. Tak tahu? Ribu-ribu. Ribu-ribu, panggil juta. Ni 7,000. 4 angka. Hak tu 7 angka. Baru boleh buka mazhab. Dia mau nak buka mazhab dia dah. Kaedah dia ambil mana? Hamba tiru kaedah Imam Syafi'i juga. Buat dah tiru. Dia mau kata dia mau nak buka mazhab. Bijak sendirilah. Guna rekod sendirilah bahasa. Pokok dia tak ikut mazhab orang. Tengok kaedah-kaedah orang. Dia guna mazhab dia sendiri. Ni guna bagi orang ngaku hak dia. Ni panggil kopiori. Barang Adidas ada dah. Barang ada dah. LV kau apa dia? Nyo buat sopa ngak tu nak suruh apa? Suruh laku barang dia. Kalau dia buat jenama sendiri tak ada orang nak beli. Gunalah tiru jenama goni lah apa dia. Kopiori. Hamba tak siwak mazhab. Tak siwak mazhab lagu mana? Dia mengata mazhab orang lain salah belaka. Nak ajak kepada demo. Demo mendakwa mazhab dah tu. Tak syarat mengaku saya nak buka mazhab. Imam Syafi'i tak bawa, tak mengaku mazhab dia. Tapi orang ikut dia. Jadi mazhab lah tu. Saya tak pernah mendakwa pun mazhab Wahabi. Mazhab Wahabi ni tak ada. Tak ada pun. Tak ada apa orang lain salah belaka nak suruh ajak ikut demo. Tapi tak mengaku buka mazhab. Siapa dia iktiraf. Masuk Allah belaka. Mabuk dengan perkataan sendiri. Mabuk dengan khayalan sendiri. Ni panggil mabuk air sejuk. Jadi dalam bab fiqh kena ikut ulama. Jangan suruh alim kat kita belajar tawaduk kat sikit. Bijak setara mana pun. Repis spek lah. Gila kitab tak erti nak baca selalu. Mampu hapi pun tak kata haru apa. Jadi pun kitanya kena ikut ulama. Kaedah kau berapa dia. Bapalah jadi suruh nak bisa lagu tu. Bapa ya semaya cara mazhab Syafi'i tak sapak tu. Kau ke mana? Ya nak cari hok benda pelik-pelik lagi hok lain-lain. Suruh tak puas hati ke apa dia dalam perut pedah demo. Katanya ulama wa fi aqlihi syai'un. Sudah. Dia kena hak tu kan. Ulama kata apa orang duk rak Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ke orang bijak, orang pandai betul. Katanya ulama. Tapi wa fi aqlihi syai'un. Dalam akal dia ada benda ni. Apa dia? Apa pun tak faham. Pelik pada orang dia mikir. Pelik jadi masalah lah. Wa fi aqlihi syai'un. Jalah tu. Orang lah ni hak suruh bijak tu jalah. Wa fi aqlihi syai'un. Rasa tak puas hati lagi dengan mazhab Hanafi. Semaya cara Hanafi pun sapak tu. Apa nak rekod lagi, suruh tak jiluh lagi, sedok gapo dia lagi. Suruh tak lancar gapo dia lagi. Macam-macam lah manusia. Ilmu hak dalam ilmu tauhid kita tak ada mengaji habis dah, suruh nak buat ijtihad dah dalam ilmu tauhid. Dalam fiqh tak baca habis kitab fiqh tak sedok koyalah. Tiba-tiba nak ijtihad dah dalam ilmu fiqh. Baca gak dulu perhabis. Demo pun nak baca kau semua kitab mazhab Syafi'i. Tak baca pun. Baru baca 2 butir nak ijtihad dah. Dalam kitab lain tamu-tamu lagi hak tu pun tak ada nak beramal, tak salah.
ngaji buat wak kapal terbang sudahlah. Buat jet, buat roket tak apalah. Tapi nak buat mazhab tak payahlah. Kata Syekh Al-Hudhudi rahimahullahu, adapun apabila engkau ketahui dalilnya maka engkau itu arif. Apabila tahu dalil maka dipanggil orang arif. Makrifat adalah orang ada makrifat. Makrifat orang dia dipanggil arif. Arif dalam ilmu tauhid, bukan di dalam ilmu tasawuf. Arif billah tu makna lain. Dan tiada ia dinamakan dia taklid. Ada tahu dalil maka tak dipanggil lagi taklid. Wallahu a'lam. Nak ngaji kitab ni seronok lugar nak mutah dah. Ni kitab kecil baru. Tiba-tiba nak istihad dalam bab tauhid. Oh, lugar kita dengar weh. Hamba dengar lugar dah. Ulama dengar tak tahu. Kalau nak istihad dalam bab tauhid, bab apa dia, kitab tak baca, tiba-tiba nak istihad, nak pandai-pandai reka.